Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Macam mana hari ni, semua sihat ke? Alhamdulillah. Memang kumpulan ni rancang pakai merah ke? Sama betul kan? Tak tahu. Aduh. Okay, nice. Bukan kat sini selalu ada kumpulan lelaki ke? Mana dia orang? On the way. Okay, tak apa. Kita teruskan. Okay, kami dari kumpulan seterusnya ingin membentangkan tentang tajuk Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okay, next slide please. Okay, seperti yang kita dapat tengok di slide. Abang, boleh tolong bacakan slide tu, bang? Falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia ialah salah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Okey, dah stop. Okey, akak sebelah tolong sambung. Untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, terima kasih kepada abang dan kakak. Seterusnya saya akan sambung. Benda ini bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia berilmu, yang berilmu berpengetahuan. Okey. Berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran dengan keluarga, masyarakat dan negara. Itulah APK yang kita setiap kali kelas kita dengar. Mesti semua dah bosan dengar tentang APK kan. Jadi kita next je. Okey, terus seterusnya adalah misi pendidikan. Apa misi pendidikan kita? Bang, dari yang tadi. Bang, ni. Okey bang, tolong baca bang misi pendidikan bang kita tanya. Misi pendidikan membangun sistem pelajaran yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. Okey bang, beres bang. Terima kasih bang. Okey, semua faham ke maksud misi dia? Tak faham? Kalau tak faham, jangan risau. Dalam kumpulan kami ada pakar-pakar pembentang dan saya akan berikan pada stage pembentang. Dalam mencapai wawasan 2020, kita perlu mengharungi beberapa cabaran sebelum kita mencapai kejayaan di tahap wawasan 2020 ni. Antara cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi semasa menghadapi wawasan 2020 ni adalah membentuk sebuah masyarakat ataupun negara yang bersatu padu. Selain daripada itu juga kita perlu menghadapi cabaran untuk melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan mempunyai keyakinan diri. Serta cabaran yang kita perlu hadapi untuk mencapai wawasan 2020 ni juga, kita perlu membangunkan masyarakat demokratis yang matang, membentuk sebuah masyarakat yang kukuh, moral dan etikanya yang lebih utuh dalam nilai keagamaan. Cabaran yang seterusnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran, membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif, mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang, menerapkan sikap saling menyayangi antara satu sama lain lah kiranya. Selepas itu dapat menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya, mewujudkan masyarakat yang makmur. Tapi adakah korang rasa wawasan 2020 ni telah berjaya dikecapi sehingga kini? Itu boleh berjawab dengan diri sendiri lah. Seterusnya saya akan serahkan kepada Pak. Okey, terima kasih.
Saya akan menerangkan tentang misi dan matlamat PIPP, iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Untuk misi PIPP, misi adalah untuk merintis pembaharuan satu misi nasional. Dan untuk matlamat PIPP, menghasilkan pendidikan yang berkualiti untuk semua menerusi penyediaan peluang pendidikan yang adil dan saksama dan memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang untuk ke tahap yang lebih tinggi. Seterusnya saya akan bagi kepada Naib Presenter. 6 teras strategi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Yang pertama, membina negara bangsa melalui pendidikan bertujuan melahirkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri global, patriotik dan cintakan negara serta menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Yang kedua, pembangunan modal desain. Yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang keempat, merapatkan jurang pendidikan dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan khususnya di luar bandar dan memperbanyakkan bantuan kepada pelajar miskin, keperluan khas, kumpulan minoriti, mengurangkan jurang digital serta menempatkan guru yang terlatih. Yang kelima, memartabatkan profesi keguruan dan seterusnya melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Seterusnya, dalam mencapai transformasi nasional 2050, terdapat 3 gelombang utama yang perlu dikenal pasti. Antara gelombang pertama iaitu dengan mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan penekanan kemahiran asas. Gelombang yang kedua pula, kita mendapati bahawa kita perlu mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem, dan gelombang yang terakhir adalah beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Seterusnya saya akan serahkan kepada Ed. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran menjayakan PPM dari 2013 sampai 2025. Okey, pertama adalah akses. Setiap kanak-kanak berhak mendapat hak kesamarataan peluang pendidikan yang memberikan mereka mencapai potensi masing-masing. Yang kedua adalah equity, iaitu sistem pendidikan yang berprestasi tinggi perlu menyediakan pendidikan yang terbaik tanpa mengira sosioekonomi jantina dan kedudukan mereka. Yang ketiga adalah quality. Setiap kanak-kanak berpeluang mendapat pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem di Malaysia. Akhir sekali, perpaduan menjana sesuatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan perpaduan rakyat. Dekat sini semua orang akan tahu bahawa tak ada beza antara kita semua, sama ada Argentina ataupun yang kurang payah apa semua tu kan, ataupun yang kekurangan harta atau nyawa, bukan. Okey. Dalam pendidikan ni semua orang akan diterima, tidak kira usia. Kalau dekat sini kita dapat tengok ada yang berbeza-beza usia. Berbeza usia. Okey. Kalau macam ni berapa umur? Fahmi? 20. Kalau saya pula 18. Macam tak percaya pula. Betul lah. Lepas tu ada yang di pelbagai tempat. Ada yang dekat Borneo, Sabah, Sarawak. Lepas tu ada yang dekat Semenanjung, Perlis, Kedah, semua tu kan. Ada yang berbangsa lain macam India, macam siapa? Liso. Liso. Satu lagi kan? Apa? Itu. Tak apalah, tenang. Okey, itu saja daripada kami. Okey, itu saja pembentangan daripada kami. Macam biasa, lepas habis presentation kita akan buat game. Inilah tujuan utama saya berada di sini sebenarnya. Saya datang memang untuk main je. Siapa datang sini untuk main je juga. Permainan? Masuk slow je, jangan laju dah macam tu. Dua, okey dah boleh.
20. Ready? Membangun masyarakat demokratis yang matang, menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonomi. Bisa, boleh saya. Ready. Okey, lagi satu soalan untuk kau. Senaraikan 3 ajakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Senaraikan 3 ajakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jangan risau, kami ada maklumatnya juga. Wing, Ipoh. Kau jawapan kat kelas. Bagi jawapan kat kelas. Okay, lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aku sama. Pembinaan negara bangsa melalui pendidikan untuk melahirkan warga negara sekolahan dengan patriotik, lokal, tindakan negara, bisa menurut budaya dan kesenian bangsa. Maaf kos, jawapan anda salah. Okey, mari kita mulakan round kedua. Yang kedua, sama seperti tadi, senaraikan 3 ajakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses pendidikan berkualiti bertaraf pada bangsa. Yang kedua, melahirkan rakyat yang mahir nilai. Yang ketiga, memastikan segala murid menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan juga akan mempelajari bahasa Melayu. Ini soalan saya. Soalan yang terakhir, berikan 6 terang strategik Pelan Induk dalam pembangunan pendidikan. Tujuan melahirkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri global, patriotik dan cintakan negara serta menunjukkan warisan budaya dan kesenian bangsa. Nombor 2, pembangunan kebajikan. Yang ketiga, mengaplikasikan sekolah kebangsaan rendah dan menengah. Nombor 4, melakukan program pendidikan dengan membangun infrastruktur dan kemudahan khususnya di luar bandar dan membanyakkan bantuan daripada bantuan kepada parti fikir. Kemudian Dewan Khas meneliti jurang kita dan menempatkan guru klasik. Nombor 5, mempertambahkan profesi keguruan dan sekali melonjakkan kemenangan institut pendidikan. Tepat sekali. Okey, dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhirlah presentation kami. Sekian, terima kasih.